Baik, anak-anak murid cikgu semua, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Seperti yang kita tahu, terdapat dua imbuhan yang kita biasa dengar, iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Baik, jom kita tengok. Perkataannya pertama iaitu anti. Contoh perkataan yang kita pinjam adalah antibiotik, anti-Amerika. Yang kedua adalah pro. Contoh perkataan adalah pro kerajaan, pro Amerika. Yang ketiga adalah poli. Kita biasa jumpakan poliklinik dan politeknik. Yang keempat ialah auto. Contoh perkataan autograf dan automatik. Yang kelima adalah sub. Seperti yang kita dapat lihat di situ, contohnya adalah subgolongan dan subtopik. Dan yang keenam adalah supra. Contoh perkataannya adalah suprakelas dan supranasional. Bagi imbuhan akhiran pula, kita dapat lihat di sini terdapat 3 imbuhan akhiran iaitu al, ismeh dan sis. Untuk al terletak di belakang iaitu akhiran perkataan. Contoh perkataannya adalah klinikal dan kritikal. Yang kedua ialah ismeh. Bila diletakkan di belakang perkataan, dia akan membentuk dua perkataan iaitu idealisme dan nasionalisme. Dan yang ketiga adalah sis. Bila diletakkan di hujung perkataan, akan membentuk hidrolisis dan elektrolisis. Untuk pengetahuan murid cikgu semua, ini adalah contoh-contoh perkataan sahaja. Tetapi sebenarnya terdapat banyak lagi perkataan yang boleh kita jumpa. Seterusnya kita akan teruskan dengan imbuhan daripada bahasa Sanskrit. Sebelum tu, cikgu nak tanya, murid-murid tahu tak apa tu bahasa Sanskrit? Okey, bahasa Sanskrit ini adalah salah satu bahasa daripada India yang paling tua yang masih dikenali dan juga masih menjadi salah satu bahasa rasmi di India. Lepas tu, kedudukannya di India adalah lebih kurang sama dengan kedudukan bahasa-bahasa Yunani dan Latin di benua Eropah. Jadi, mari kita kenali imbuhan awalan terlebih dahulu. Bagi imbuhan pertama, kita ada maha. Contoh perkataan, kita boleh mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, kita ada pra. Contoh perkataan, prasejarah dan juga prasekolah. Dan imbuhan yang ketiga, kita ada tata. Contoh perkataan, tata susila dan juga tata tertib. Bagi imbuhan yang keempat, kita ada swa. Tapi cikgu nak anak-anak murid cikgu yang sebut. Contoh, pandai. Baik, bagi imbuhan yang kelima, kita ada eka. Contoh, okey, pandai. Seterusnya, imbuhan dwi. Contoh perkataan, dwi bahasa dan juga dwi fungsi. Dan imbuhan yang terakhir ialah panca. Contoh perkataan, panca indera dan juga panca logam. Baiklah, sebenarnya banyak contoh yang kita boleh dapat. Tetapi cikgu hanya sertakan 2 contoh bagi setiap imbuhan awalan. Baiklah, sekarang cikgu akan teruskan dengan imbuhan akhiran. Bagi imbuhan akhiran yang pertama, kita ada man. Contoh perkataan, seniman dan juga budiman. Contoh imbuhan akhiran yang kedua, kita ada wan. Contoh perkataan, hartawan dan juga jutawan. Contoh yang ketiga, kita ada nita. Contoh perkataan, bidwa nita. Dan imbuhan akhiran yang terakhir, kita ada wati. Contoh perkataan, pragawati dan juga seniwati. Apa yang biasa awak semua dengar ketika sukan sekolah? Pandai, kita ada olahragawati. Seterusnya, terdapat beberapa kaedah penyesuaian ejaan dalam bahasa Melayu. Yang pertama, penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal. Yang kedua, pengekalan huruf bagi gabungan 2 huruf vokal. Yang ketiga, penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Yang keempat, penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, pengekalan pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. Okey, seterusnya kita tengok penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal. Contohnya kat sini ialah
huruf AE dia bertukar menjadi huruf E sahaja. Betul. Contoh perkataan yang digunakan dalam bahasa Inggeris menggunakan huruf AE ialah estetik dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi estetik sahaja. Nampak tak kat situ? Daripada huruf AE ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi E sahaja. Pandai. Okey, seterusnya kita tengok huruf EA ditukarkan menjadi huruf I sahaja. Contoh perkataan dalam bahasa Inggeris ialah beaker dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi bikar. Huruf EA menjadi huruf I sahaja. Betul. Okey, seterusnya huruf EE. EE ditukarkan menjadi huruf I sahaja. Contoh perkataan, siapa tahu nak sebut macam mana? Beer, salah. Beer. Okey, dalam bahasa Melayunya ditukarkan menjadi bir sahaja. Huruf EE bertukar menjadi huruf I sahaja. Okey, seterusnya siapa nak baca? Ahmad. Okey. Kalori menjadi kalori. Betul. Kita boleh tengok dekat situ huruf IE ditukarkan menjadi huruf I sahaja. Okey, seterusnya Sharifah. Pai. Betul. Bahasa Melayu ditukarkan menjadi pai juga. Betul. Cumanya beza dekat ejaan. Huruf IE menjadi huruf AI. Okey, seterusnya cikgu lah baca. Seterusnya huruf OE menjadi huruf O sahaja. Contoh perkataannya kat sini ialah cardboard ditukarkan dalam bahasa Melayu menjadi cardboard. Pandai semua. Okey, yang terakhir huruf OE menjadi huruf E sahaja. Contoh perkataannya di sini, siapa nak sebut? Foetus, salah. Kita sebut sebagai fetus dan dalam bahasa Melayu juga kita sebut sebagai fetus. Bezanya kat situ huruf OE dalam bahasa Inggeris ditukarkan kepada huruf E sahaja dalam bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita tengok pula pengekalan huruf bagi gabungan dua huruf vokal. Contoh huruf yang digunakan ialah huruf AE menjadi AE juga. Contoh perkataan dalam bahasa Inggeris ialah Ariel dan dalam bahasa Melayu juga Ariel. Kita nampak dekat situ pengekalan huruf AE dalam bahasa Inggeris dan juga huruf AE dalam bahasa Melayu. Seterusnya huruf AI. Contoh perkataan ialah aileron dan dalam bahasa Melayu juga aileron. Okey, seterusnya AU. Huruf AU dalam bahasa Inggeris dikekalkan juga dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan ialah automatic. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai automatik. Pengekalan di situ ialah pengekalan huruf AU. Seterusnya huruf EE dikekalkan juga dalam bahasa Melayu huruf EA. Contoh perkataannya ialah dalam bahasa Inggeris bearing dan dalam bahasa Melayu juga bearing. Seterusnya huruf EI juga dikekalkan. Contoh perkataan ialah siapa nak sebut? Etis. Betul. Dalam bahasa Melayu juga etis. Pandai semua. Baiklah. Huruf seterusnya ialah huruf EO. Huruf EO contoh perkataannya ialah dalam bahasa Inggeris geometry dan dalam bahasa Melayunya juga geometry. Kita nampak kat situ huruf EO dikekalkan daripada bahasa Inggeris juga ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya huruf EU dikekalkan dalam bahasa Melayu menjadi EU juga. Contoh perkataan ialah Europeum. Dalam bahasa Melayunya ialah Europeum juga. Di samping itu huruf IA. Huruf IA juga dikekalkan. Contoh perkataan ialah dialect. Dalam bahasa Inggeris ialah dialect dan dalam bahasa Melayu juga dialect. Kita nampak dekat situ pengekalan huruf IA. Okey.
Seterusnya ialah huruf IE. Contoh perkataan dalam bahasa Inggeris ialah diesel. Dan dalam bahasa Melayu juga diesel. Akhir sekali huruf IO juga dikekalkan. Contoh perkataan ialah siapa pandai sebut? Siapa pandai sebut, cikgu bagi hadiah. Okey. Iodin, betul. Dalam bahasa Melayu juga ialah iodin. Okey, betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok pengekalan dan pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. Contoh huruf yang pertama ialah huruf B, pandai. Contoh perkataan yang menggunakan huruf B dalam bahasa Inggeris ialah barbecue dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi barbecue. Seterusnya huruf F. Perkataan yang menggunakan huruf F dalam bahasa Inggeris ialah factor dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi menjadi apa? Faktor, pandai. Seterusnya kita tengok huruf G. Dalam bahasa Inggeris, contoh perkataan yang menggunakan bahasa Inggeris ialah geology dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi salah, bukan geologi. Kita sebut dia sebagai geologi. Pandai. Okey, huruf yang terakhir ialah huruf N. Contoh perkataan yang menggunakan huruf N dalam bahasa Inggeris ialah tenis. Tenis dan ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi tenis. Okey. Wah, banyaknya yang anak-anak murid cikgu dah belajar. Tapi belum habis lagi tau. Seterusnya kita akan sambung tentang penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Baik, kalau anak-anak murid cikgu perhatikan di sini bahawa ejaan perkataan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini berlainan, tetapi sebutannya sama. Okey, cuba tengok yang pertama. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita akan sebut karbon. Kalau dalam bahasa Melayu pula, kita akan sebut juga karbon. Tapi apa yang bezakan di sini adalah ejaannya. Okey, tengok perkataan yang kedua. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita akan sebut kartun. Dalam bahasa Melayu juga kita akan sebut kartun. Yang salahnya apa? Kartun. Bukan tau. Ni sekarang anak murid cikgu semua suka cakap, jom tengok kartun. Salah tau. Kita kena sebut jom tengok kartun. Okey, perkataan yang ketiga pula kita akan sebut dialog. Dan bahasa Melayu juga kita akan sebut dialog. Nampak tak? Tadi cikgu dah sebut salah kan? Dialog, bukan tau. Kita kena sebut dialog. Baik, yang keempat adalah konduktor. Nampak tak? Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita akan sebut konduktor. Yang salahnya bila kita sebut konduktor. Dan perkataan yang terakhir cikgu sertakan di sini adalah institut. Dalam bahasa Melayu pula, institut. Nampak tak cikgu sebut sama kan dengan bahasa Inggeris, tetapi ejaannya berlainan. Yang salahnya kalau kita sebut institute. Salah. Okey, kita kena sebut institut. Faham tak? Baik, seterusnya kita akan tengok ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris tetapi dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian. Okey, contoh yang pertama, dalam bahasa Inggeris ejaan block akan menjadi BLOC, tetapi bahasa Melayu juga akan disebut dengan block tapi C telah digantikan dengan huruf K. Seterusnya, klinik. Bila bertukar kepada perkataan bahasa Melayu, C diganti dengan huruf K menjadi klinik. Yang ketiga, drama dalam bahasa Inggeris dan dikekalkan juga dalam bahasa Melayu dengan ejaan drama. Dan yang keempat, bahasa Inggeris skrip tetapi C juga ditukar dengan huruf K menjadi skrip ke dalam perkataan bahasa Melayu tetapi digugurkan huruf T.
Seterusnya kita akan masuk kepada pengecualian bagi beberapa perkataan tertentu yang boleh menggunakan e-pepet. Contohnya, dalam bahasa Inggeris kita ada perkataan kelas, tetapi dalam bahasa Melayu kita dieja dengan KELAS dan sebutnya adalah kelas dan bukannya kelas. Begitu juga dengan perkataan club, dalam bahasa Melayu kita akan eja dalam KELAB dan sebutannya adalah club. Okey, seterusnya kita ada perkataan glass. Dalam bahasa Melayu kita akan eja GELAS dan sebutannya adalah gelas. Seterusnya kita ada perkataan geran. Dalam bahasa Melayu kita ada GERAN dan sebutannya adalah geran. Dan seterusnya pelan. Dalam bahasa Melayu kita dieja PELAN, sebutannya adalah pelan, dan akhir sekali adalah stem. Dalam bahasa Melayu dieja sebagai SETAM, sebutannya adalah stem. Seterusnya kita akan melihat beberapa perkataan bahasa Inggeris yang menggunakan huruf G bagi menggantikan huruf J, dan begitulah bagi bahasa Melayu. Contoh perkataan yang pertama ialah agenda. Dalam bahasa Melayu juga dieja dengan agenda dan bukan dieja dengan agenda, iaitu J. Yang kedua, dalam bahasa Inggeris mereka mengeja perkataan gimnasium. Sama sebutannya dengan gimnasium bagi bahasa Melayu, tetapi ejaannya berlainan kerana Y digantikan dengan huruf I apabila perkataan ini berada dalam bahasa Melayu. Perkataan yang ketiga adalah teknologi. Sebutannya sama kan? Tetapi ejaannya berlainan. Kenapa? Kerana huruf Y dalam bahasa Inggeris digantikan dengan huruf I. Perkataan ketiga adalah tragedy. Dalam bahasa Melayu juga disebut tragedi, tetapi huruf Y digantikan dengan huruf I apabila berada dalam perkataan bahasa Melayu, dan ejaannya akan menjadi salah apabila kita mengeja huruf G dengan huruf J. Fahamkan anak-anak murid cikgu semua? Baiklah, anak-anak murid cikgu, faham tak apa yang kita belajar tadi? Faham kan? Pandai. Seterusnya, kita akan teruskan dengan kata pinjaman yang berakhir dengan shin dan sional menjadi shin, sional dan si. Dalam bahasa Inggeris, kita ada television, intonation dan national. Tetapi dalam bahasa Melayu, kita akan ubahnya kepada television, intonasi dan juga nasional. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok kata pinjaman yang berakhir dengan ISM menjadi ISME dalam bahasa Melayu. Contoh perkataannya yang pertama lah nasionalism. Dalam bahasa Melayu ditukarkan menjadi nasionalisme. Seterusnya perkataan yang kedua ialah sosialism. Ditukarkan ke dalam bahasa Melayu menjadi sosialisme. Dan yang terakhir ialah mekanism. Dan dalam bahasa Melayunya berbunyi mekanisme. Baiklah, kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan tajuk yang kita pelajari ialah setiap bahasa dan budaya ini tidak diambil secara aslinya. Hal ini kerana berlaku pertembungan dengan pelbagai bangsa dan bahasa lain yang melahirkan pelbagai kata ataupun variasi kata dalam bahasa Melayu.